A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. InsyaAllah tuan-tuan muliakan Allah SWT, pagi ini kita sambung lagi dengan pembacaan hadis dalam fadilat Al-Quran dalam bab kelebihan surah-surah pendek. Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada satu surah dalam Al-Quran yang terdiri daripada 30 ayat yang akan memberi syafaat kepada seseorang, yakni pembacanya, sehingga dia diampunkan. Amin. Surah itu adalah surah Tabarakalladzi, yakni hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Allahumma salli. Keterangan tentang surah Tabarakalladzi juga ada satu riwayat yang menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hatiku menghendaki supaya surah ini berada dalam hati setiap orang beriman. Mengikut satu hadis lagi, seseorang yang membaca surah Tabarakalladzi dan Alif Lam Mim Sajadah di antara solat Maghrib dan Isya' adalah seumpama seseorang yang beribadat sepanjang malam Lailatul Qadar. Allah. Adalah diberitakan juga bahawa jika seseorang membaca kedua-dua surah ini, 70 pahala akan dituliskan untuknya, 70 dosa akan dijauhkan daripadanya. Mengikut riwayat yang lain, jika seseorang itu membaca dua surah ini, dituliskan untuknya pahala yang menyamai pahala ibadat pada malam Lailatul Qadar. Ini juga disebutkan dalam kitab Mazahirul Haqq. Imam Tirmizi rahmatullah alaihi meriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, sekumpulan sahabat radhiyallahu an telah mendirikan khemah di satu tempat tanpa mengetahui bahawa di situ terdapat sebuah kubur. Tiba-tiba mereka yang mendirikan khemah itu mendengar seseorang sedang membaca surah Tabarakalladzi. Mereka datang dan menceritakan peristiwa itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa surah itu akan menjaga pembacanya daripada azab Allah SWT dan menjamin keselamatannya. Amin. Allah. Sayyidina Jabir radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pergi tidur sebelum membaca surah Alif Lam Mim Sajadah dan Tabarakalladzi. Allahu akbar. Hazrat Khalid bin Ma'dan radhiyallahu an berkata bahawa satu riwayat telah sampai kepadanya yang mengatakan bahawa ada seorang pendosa besar yang selalu membaca surah Al-Sajdah. Dia tidak pernah membaca surah lain. Surah itu telah mengembangkan sayapnya ke atas orang itu dan memohon kepada Allah SWT, wahai Tuhanku, orang ini kerap kali membaca daku. Syafaat daripada surah ini diterima oleh Allah SWT, maka kerana itu dia perintahkan supaya setiap dosanya digantikan dengan pahala. Allahu Akbar. Allahumma salli. Hazrat Khalid bin Ma'dan radhiyallahu an juga telah meriwayatkan bahawa surah ini akan merayu bagi pihak pembacanya dalam kubur dan berkata, ya Allah, jika aku ini berada dalam kitab-Mu, maka terimalah syafaatku. Jika tidak, hapuskanlah saja daku daripada kitab-Mu. Allahu Akbar. Surah ini akan muncul dalam bentuk seekor burung, mengembangkan sayapnya ke atas mayat itu dan melindungi mayat itu daripada sesaan kubur. Allahu Akbar. Hazrat Khalid bin Ma'dan radhiyallahu an juga berkata bahawa semua kelebihan di atas adalah juga untuk surah Tabarakalladzi. Hazrat Khalid bin Ma'dan radhiyallahu an sendiri tidak akan pergi tidur sehinggalah beliau selesai membaca kedua-dua surah ini. Hazrat Tawus radhiyallahu an berkata, kedua-dua surah ini mendatangkan 60 ganjaran yang melebihi setiap surah lain dalam Al-Quran. Allah. Sisaan dalam kubur bukanlah suatu perkara yang ringan. Setelah meninggal dunia,
kubur ialah perhentian pertama yang seseorang itu mesti lalui. Allah. Apabila Sayyidina Uthman radhiyallahu an berdiri di atas sebuah kubur, beliau akan menangis dengan hebatnya sehingga janggut beliau dibasahi air mata. Seseorang telah bertanya, Tuan tidak akan menangis sebegitu rupa jika disebut tentang syurga atau neraka, sebagaimana Tuan menangis ketika berada di kubur? Beliau menjawab, saya telah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa kuburlah tempat persinggahan pertama untuk menuju ke akhirat. Sesiapa terselamat daripada azab kubur, peristiwa selanjutnya akan mudah baginya. Amin. Sementara sesiapa yang tidak selamat daripada azab kubur, ujian-ujian yang akan datang lebih sukar lagi. Saya juga mendengar bahawa tidak ada satu keadaan pun yang lebih menggerunkan daripada keadaan yang ada di dalam kubur. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Allahumma fazna minhu bifadlika wa manik. Ya Allah, peliharilah kami daripada keadaan tersebut dengan kurniaan dan anugerah-Mu. Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah tuan-tuan mulakan Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita taufik dan hidayah. Apa yang kita dengar ni dapat kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.